saya nak berkata macam untuk lepaskan dia pun saya rasa bersalah. Sebab yelah, dia tu adalah memang orang kata cinta hati kita, right? Memang peneman hidup kita selama kita dalam susah senang kita. Saya sebenarnya dekat sini, saya sebenarnya nak cerita juga pengalaman saya. Okey, pertama kali saya menjejakkan kaki saya ke rumah Allah ni, masa tu perasaan saya tu sebenarnya memang ialah orang tahulah kita ni seorang pendosa, right? Semua orang pendosa, tapi dosa yang kita lalui itu sebenarnya dosa yang memang agak kita tahu benda tu memang dosa. Memang kita tahu, fikir dalam kepala otak kita tu Allah tak akan ampunkan kita. Jadi dekat situ kita dah mindset dekat situ. Tapi sebenarnya salah fikiran kita sebenarnya. Bila saya sampai menjejak kaki saya dekat sana, bila saya tengok Kaabah tu, saya menitis air mata. Saya menitis air mata, saya tengok keadaan dekat situ. Saya tengok, saya kata, ya Allah, aku dapat juga jejak kaki aku dekat sini. Sedangkan selama ni kalau kita ikutkan kita solat tu, kita tengok sejadah kita tu, Kaabah kita tu kan kita nampak gambar Kaabah dalaman kecil je. Tapi ni kali ni depan mata kita macam tak percaya. Tapi sebelum masa saya nak pergi ke sana tu, memang saya didatangi mimpi, Ustaz. Saya datang mimpi tu, dalam mimpi saya tu saya pakai ihram 2 kali. Saya pakai ihram tu, tapi rambut saya tu ada paras-paras ni lah, paras-paras telinga gitu. Lepas tu saya tengok belah kiri saya ni, saya tengok keadaan tu, ada Kaabah dekat sebelah saya tu gitu. Lepas tu kali lepas dalam satu bulan tu saya mimpi benda yang sama. Saya kata kenapalah, sebab saya tak tahu benda ni, sebab saya tak terfikir yang saya ni akan pergi ke sana, dan memang saya tak terfikir yang memang keluarga saya akan jentik saya, sebab memang perancangan keluarga tu ada untuk pergi macam ayah saya, ibu saya, adik-beradik saya. Cuma dia punya perjanjian tu untuk adik-beradik, tapi dia tak pernah fikir saya. Tapi Allah tu jentikkan hati bapak saya tu, dia mimpikan bapak saya tu yang saya ni guide dia, bawa dia tawaf masa ketika itu. Itu yang dia terjetik hati tu, dia tambahkan saya masa tu. Saya pula memang tengah lagi, belum lagi dalam keadaan yang sekarang ni yang Ustaz tengok. Dalam keadaan masa tu ketika tu saya masih lagi ada ialah masih ada implan dekat diri saya masih lagi berpakaian wanita. Masa tu saya masih ada teman. Saya berteman dengan seorang dengan lelaki. Ketika itu saya nak berkata macam untuk lepaskan dia pun saya rasa bersalah. Sebab yelah, dia tu adalah memang orang kata cinta hati kita, right? Memang peneman hidup kita selama kita dalam susah senang kita. Jadi saya nekat juga. Apa benda yang saya lalui, apa yang saya dapat ni adalah satu rezeki Allah yang Allah bagi untuk saya. Saya kena tinggalkan dan saya kena pilih jalan saya tu untuk kerana Allah. Saya dimimpikan pula api neraka, Ustaz. Saya meraung-raung ketika itu. Saya sebut nama bapa saya ni. Adik-beradik saya sebut. Saya jerit-jerit. Tapi api tu sentiasa membara. Dia makin barak, makin barak, makin barak. Lepas tu bila saya dah tengok macam tu, saya macam menangis. Lepas tu saya tawakal, saya macam tersebut nama Allah tu. Terlintas daripada mulut saya sendiri, Allahu Akbar. Allahu Akbar tu sekali api tu mula menyurut, Ustaz. Itu yang dekat situ, saya kata apa? Tak apa, saya nekat juga, saya kena tinggalkan. Tapi yelah Ustaz, dah lama berapa tahun, berpuluh tahun tinggalkan dunia solat. Lepas tu nak mengaji tu, Ustaz tahulah, lidah ni ibarat kata macam kelu. Kita tengok Al-Quran tu pun kita macam dah tak kenal huruf tu. Tapi kita ni nekat, apa yang kita buat, jalan kita satu kerana Allah. Itu yang memang didorong saya tu untuk pergi ke sana. Sampai kat sana tu berbau takut. Saya tengok Kaabah tu, saya menitis air mata. Perasaan saya masa tu macam, saya kata, ya Allah, betul tak aku ni? Macam kita masih tak percaya lagi, Ustaz. Macam kita buat banyak dosa, Allah panggil juga. Yes, betul juga. Ustaz. Sendirinya keluar dengan menitis air mata ni, ya Allah, ketika aku di titian sirahmu, ya Allah, dengan rahmatmu, dengan syafaat Rasulullah tu, panggil nama aku. Jangan kau jatuhkan aku kat dalam neraka-Mu. Kau tarik aku supaya aku lepas daripada, sebab aku ni seorang pendosa. Ada satu orang lelaki yang berkulit sawo matang, dia tegur saya, my friend, don't worry. I'm waiting you in Jannah. Don't forget 5 times solat and Al-Quran. Itu yang buat saya tu macam terharu, Ustaz. Saya menangis. Saya kata kenapa? Saya seorang pendosa yang saya anggap diri saya seorang pendosa yang Allah tak akan ampunkan saya. Zaman-zaman saya, kita punya perancangan kahwin dengan orang putih, overseas, Jerman, akan stay dekat sana. Dan memang kita akan convert lain agama, bukan Islam lagi. Saya memang orang kenal saya
daripada nama saya Julia Perez. Saya adalah showgirl. Ustaz pernah dengar kalau macam orang kata kalau TG ni, golongan-golongan transgender ni tak berteman dengan lelaki. Mesti ada kan, rata-rata mesti ada orang kata dia panggil suami lah. Memang duduk dengan dia ataupun dibela oleh TG tu sendiri. Suami Yes, Dengar memang macam kita patung syariah memang, tu. yes, laki kita orang kata. Pernah sekali sampai saya dapat tawaran di Jerman, kalau kita pergi ke sana ni, apa perlu kita bawa kan? Kita nak jadi perempuan ke? Nak perlu ada ke? Lepas tu dia orang kata tak perlu. Bagi saya, okeylah cuba. Lepas tu dia orang nak tukar, nak convert kepada IC, nak jadikan nama perempuan. Dia buat potong lah, buat pemotongan di Yala. 50,000 tu standard untuk kau potong atas bawah. Saya pun pergilah. Saya nak pergi dan nak booking. Lepas tu entah macam mana duit tu dirompak, Ustaz. Yang rompak tu pun teman lelaki kita sendiri. Oh ya. Bukan suami dia. Oh. Jadi ketika itu ada saki baki 8,000 yang memang dia tak perasan, terselit. Saya pun buat dulu pembedahan untuk implant. Lepas tu cari, apa lagi nak buat ni? Okey, kawan cakap apa? Kalau kau nak lebih lagi, nak orang nak pegang kau ni, kantong-kantong kaya ni, kita pergi tokong. Masa tu ketika tu cuaca tu, ni kita nak cerita cuaca. Cuaca tu keadaan tu terang. Terang macam saat macam ginilah Ustaz. Saya pergi. Saya dah belum angin pun tak ada. Tak ada, sampai dekat dalam berdentum tu macam terperanjat saya. Dia tercampak tu, lepas tu dia kata go back. Dia cakap macam gitu, go back. Saya macam pelik. Dah benci lagi yang kedua kali. Itu yang saya kata, kenapa sampai aku ni jadi macam ni? Kenapa aku tak boleh? Kenapa apa benda yang aku nak buat tak dapat-dapat? Saya ni bila kata share dengan adik-adik saya, ya saya tahu benda ni penyampaian saya dengan adik-adik saya. Adik-adik saya tak rasa sebab dia tak alami benda tu. Saya kadang-kadang macam pelik bila masa saya berjumpa dengan adik-adik, ialah kita tahu adik-adik kita yang ada hardcore, yang memang jenis, memang apa yang kita kisah kita dulu, itulah diri dia yang dia tunjukkan cermin tu, itulah diri kita sebenarnya. Kita nak jawab apa Ustaz? Bila kata orang tanya dengan kita, orang bercakap, kubur aku masing-masing lah. Aku sendiri yang mati dalam tu aku yang jawab. Memang kubur masing-masing. Bila ketika itu saya kata tak apa. Satu hari nanti bila adik-adik yang pergi, yang meninggal dunia ni, kita tengok. Awak lihat sendiri sebab kejadian tu saya yang melihat. Saya tengok bila saya nak uruskan tu, dia macam menjerit-jerit. Dia macam hari dia nak pergi, dia menjerit-jerit. Bila dia menjerit-jerit tu, yang saya tengok, dia dah menjerit-jerit tu alali dalam 5 minit 10 second gitu kan. Tak lali saya tengok dia dah keras. Dia keras tu dengan mulut tenganga. Saya panggil Bilal. Masa saya mandi, masa Bilal untuk uruskan jenazah tu, dekat tempat pemandian tu, tak boleh tutup mulut. Mulut tu sentiasa terbuka, keras macam tu. Ingat mati tu sebenarnya bagus sebenarnya. Mengingatkan kita tu dan takutnya Allah tu kita akan mendirikan solat kita. Kita akan jaga kita punya apa benda yang kita kena buat. Memang mati tu engkau akan jawab. Tapi kita sebagai pengantara ni, kalau aku tak tegur kau, aku tak nasihatkan kau, itu terserah kau untuk berubah atau tidak. Tapi kalau engkau boleh berubah, Alhamdulillah. Masuk dia saham akhirat aku dekat sana. Alhamdulillah, dekat Johor, segelintir adik-adik komuniti memang dah cuba belajar, dah cuba berjinak-jinak dalam kelas mengaji, kelas Fardu Ain. Saya rasa lega sangat sebab tu saya macam suka sangat keadaan sekarang ni bila adik-adik saya ada yang suka, ujian pun ada lagi Ustaz. Ujian macam-macam. Ujian diuji, orang benci kita, orang maki kita, semua ada. Tapi saya lalui dengan hati yang terbuka. Pengalaman saya Ustaz yang paling saya rasa seronok sangat, ialah orang tak tahu kejadian saya kan. Saya punya aib saya sendiri kan. Orang tak tahu yang saya masa ketika tu, saya buat umrah tu, saya masih lagi ada implan Ustaz dekat badan saya tu. Jadi tak tahu bila sampai dekat mikot, kita dah sampai kat mikot, kita nak salin ihram tu. Ketika tu saya dah berfikir-fikir dah. Tapi Allah permudahkan, datang satu bangla, sapu-sapu cleaner tu kat situ. Dia kata change room. Saya kata, saya pun masuk. Dia siap jaga pintu tu untuk saya. Sedangkan yang lain tu semua masuk bilik air, salin dekat depan-depan public macam gitu, buka salin je macam biasa. Tapi saya ni macam dipermudahkan semua urusan. Orang tahu benda ni, orang tak faham. Sebab benda tu bukan terjadi pada dia. Saya buat semua kerana Allah. Apa yang saya lalui, saya share. Benda yang tak baik pun saya share, saya bercakap. Benda yang baik,
Yang saya rasa saat ini kebahagiaan tu kita tak cari orang tahu, tapi orang datang cari kita. Sebenarnya kebahagiaan yang saya alami sekarang ni adalah dengan kasih sayang Allah tu Ustaz. Tu yang saya rasa macam saya nak adik-adik saya rasa benda tu Ustaz. Kita memang tak boleh pakai bengkung apa semua sebab kita tahu benda tu berjahit kan. Tak boleh bagi lelaki, tapi saya gunakan sebaik-baiknya, saya tutup. Saya tutup tapi tak tahulah diperhalusi pula lagi dengan indahnya tu saya tak tahu. Tapi saya pakai macam biasa, tapi Allah tu macam tak nampakkan orang yang saya ni berbuah dada. Itu yang saya dekat situ, saya fikir ya Allah seronoknya sebenarnya. Saya sebab saya ada tanggungjawab saya sebab saya dah ada NGO saya sendiri, Pertubuhan Kembara Hijrah Negeri Johor Kebajikan. Jadi dekat situ ialah saya ni link dengan pihak Jabatan Agama Islam, bahagian sosial. Lepas tu saya ada juga terlibat dengan Harm Reduction di hospital untuk sebagai peer support counselling sebab saya tahu adik-adik saya terdedah dengan risiko jangkitan penyakit-penyakit yang memang kita tahu sekarang memang ramai adik-adik kita yang terlibat dengan penyakit. Jadi dekat situ saya banyak bagi motivate supaya dia orang kata bersedia menghadapi. Sebab kadang-kadang orang-orang yang macam gini bila dia dah terkena jangkitan ni, dia takkan boleh terima. Itu yang kebanyakan yang kita jumpa, penghujung dia kematian. Penghujung dia kematian. Tapi bila sekarangnya, macam adanya saya guide adik-adik saya, Alhamdulillah, motivate saya tu sampai juga. Ada yang hardcore juga, ada yang paling muda. Umur 14-15. Saya sampai tak tahu, sampai macam mana dia boleh jadi macam tu, dia dapat macam tu. Tapi, ya Allah, inilah kuasa Allah kan, dia percayakan saya pergi, saya libatkan dengan family dia. Dekat situ umur dia 14 tahun dia dah terlibat dengan orang kata macam lama-lama web apa Grindr, Hornet apa entah ni. Dekat situ dia terdedah tapi dia dah memang ada jangkitan, tapi saya banyak bagi dia motivate, kuatkan semangat, dekatkan diri dengan Allah sebab kekuatan kita saya tahu. Kekuatan kita bukan kata pada peer saja tapi kekuatan kita juga dengan Allah. Sebab saya nampak kejadian saya, kekuatan kita dengan Allah. Perkara yang terkesan sekali Ustaz, bila kata saya balik sampai ke Jeddah. Bila saya naik flight, kita transit pergi ke Jeddah, kita berjumpa, kita disapa. Maksud dia orang tu senyum tengok kita. Kita belum lagi menjawab salam tapi sebab saya ni macam orang kata mulut saya ni sentiasa memberi salam dekat semua para haji umrah dekat sana lah. Siapa-siapa pun yang ada yang saya jumpa, saya akan bagi salam. Assalamualaikum, haji, hajah semua. Sampai ketika itu, masa saya dekat Jeddah tu, saya nampak kejadian tu, orang tu memang bercahaya, tinggi lampai, putih, bersih. Jubah putih. Saya macam nak tengok muka dia, saya jadi takut. Sebab dia besar tinggi, dia atas. Tapi saya belum beri salam lagi, dia dah senyum tengok saya. Dia kata, Waalaikumsalam. Dia cakap macam gitu. Saya macam tengok, saya kata, bila saya balik tu kan, benda tu sampai dekat Malaysia, saya tengiang-ngiang. Saya tengiang-ngiang tu kan, saya kata, ya Allah indahnya, bilalah aku dapat pergi lagi, bilalah aku dapat pergi. Tapi Allah jemput setiap tahun Ustaz. Itulah yang kata macam seronoknya dekat situ tu. Saya nak pergi lagi untuk tahun-tahun akan datang. Tapi kadang-kadang, ialah busy kan. Kita busy dengan keadaan kita sekarang ni, kita busy. Tapi insyaAllah memang saya akan pergi juga untuk tahun akan datang. InsyaAllah.